Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sya'alillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. InsyaAllah Fatihah ni tuan-tuan kita niatkan, kita hadiahkan kepada roh bapa kita, roh ibu kita, roh datuk-datuk kita, roh guru-guru kita, roh jiran kita, roh sahabat kita, roh jemaah kita, roh ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia sejauh yang dalam surah ni Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alamal insana ma lam ya'lam. Qala al-musannif rahimahullah qala wa nafa'ana bihi. Yang saya hormati Tuan Timbilan Pengurusi dan terima kasih Saudara Tuan Magah, Tuan Imam Timbilan, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur saya bertanya pada petang ni kerana dia beri masa lagi, dia beri ruang lagi, dia beri peluang lagi untuk kita sama-sama berzakarah. Pada malam tuan-tuan, kita nak baca tentang la yu'salul kafiru wa la yusalli alaih. Tidak dimandikan orang kafir tu kalau dia mati dan tidak disembahyangkan illa fi masalah. Kecuali satu ni macam mana adakah orang kafir tu dia mati dimandikan? Cara dia lah tuan-tuan. Kalau tengok dalam upacara ngaben di Bali yang sana, dia kalau mati dimandikan kan dengan air bunga tu lah, bunga tu loceng dia kenting cara dia lah kemudian dikapankan, dibungkus lah, kemudian diarak satu kampung tu. Kalau kastanya tinggi, maka tinggilah dia punya bangunan yang dibuat daripada buluh tu. Ada yang tanam, ada yang dibakar. Kemudian tulang-tulang tu dicempak dia ke laut. Kerana ajaran dia daripada alam balikkan kepada alam. Itu ajaran Hindu. Daripada alam balik kepada alam. Itu cara dia. Apa dia? Ma'izah talatal muslimuna bi kufar. Kalau bercampur mayat orang Islam dengan orang kafir. Ini dia tragedi MS653 Malaysia Airlines System berlaku pada 14/12/1977. Tragedi Tanjung Kupang, Boeing 737-2X6. Semua saya catat. Awak-awak dia 7 orang. Anak kapal lah anak kapal 7 orang, penumpangnya 93 orang, semuanya mati. Asalnya daripada Pulau Pinang nak menuju ke Paya Lebar, Singapura. Dan lagi 4 hari, lagi 5 hari, genaplah 43 tahun. Masa tu saya tingkatan 3, seterusnya tingkatan 1 ke 2 Dia tak nak jawab. Yang 2. Masa tu saya ingat saya dekat kebun Nuri lagi, Telur Arwah Mak. Besok rumah atuk tu nak buat kerja kahwin. Malam tu kan kita rewang kan, orang kampung rewang. Anu bawang-bawang apa. Buka TV. Tengok upacara. Ni, upacara yang kat Johor tu.
Jadi tuan-tuan, ni benda ni telah disediakan oleh saya oleh Imam Sulaiman, Imam Masjid Bandar. Masa tu dia imam di Masjid Al-Waqa. Macam mana caranya mayat dah hancur lebur ni? Kat sini ada masalah ni. Jadi masa tu muftinya Datuk Allahyarham Datuk Ahmad Awang panggil dia bincang macam mana. Ni jasad ni dah campur. Dikumpulkan, dimandikan, dikapalkan. Ada 7 keranda yang sekarang ada kuburnya di Kebun Teh tu. Yang kalau Jalan Beringin tu dulu tu sekolah saya lah tu. Sekolah Mahat Johor, sebelum di dekat masjid tu dulu di Kebun Teh ni. Saya tahun 82 dulu. Masa Mahat lah. Itu ni walam yatamayyazu anhum, dan tak boleh nak dibezakan. Dah hancur lebur dah. Ni dikatakan apa? Tentera Jepun, merah Jepun yang buat hal ni katanya. Tapi cerita tu wallah alam, kita pun tak tahu. Dia meletup jenam, jatuh di Tanjung Kupang pada tarikh 4 bulan 12. Dah 43 tahun. Dah lama dah. Tu macam mana tuan-tuan? Ghasala jami'u wa shalla alaihim. Maka ndaklah dimandikan semua sekali tu. Dipungut, dikutip tu. Cepis-cepisan orang dah campur gaul. Hatta sahabat saya tu yang tanahnya dekat Tanjung Kupang, dia kata kadang-kadang aku menebas tu kadang jumpa tulang. Macam mana nak buat? Kat sini pun ada masalah, iaitu tanamnya. Tu lianna ma la tawassalu lil wajib illa bihi bahwa wajib. Kerana benda yang tak sampai jadi wajib kan, tak wajib orang kafir, tak wajib semandi kan. Jadi dah macam ini jadi wajib. Kenapa? Bercampur gaul, tak tahu. Maka saya ingat lagi kita rewang tu memula cara Islam, Imam Mahat sembahyang kan. Lepas tu cara Kristian, kending, Buddha, kending. Sebab dalamnya orang ni macam-macam. Ada Afghanistan, ada orang Sweden, ada. Kalau tuan-tuan tengok dalam internet tu ada cerita masalah Tanjung Kupang. Jadi tragedi Tanjung Kupang ni yang mengorbankan Menteri Pertanian ketika itu, Datuk Ali Ahmad. Jadi maknanya dia orang tu yang 100 orang tu dikebumikan di sana, tak boleh dicampur dengan perguruan Islam ni. Jadi kita serah Allah Ta'ala, mudah-mudahan rohnya diberkati. Itu satu masalah kalau bercampur gaul orang Islam dengan orang kafir. Macam yang di Belanda tu. Macam mana tu? MS 737 MS 17 tu macam mana tu? Itu orang dibuat balik jasadnya buat balik. Yang kita tahu dibuat balik lah. Yang 737 gaib dah ke mana. Itu apa ni tuan-tuan, kalau bercampur dengan Islam dan kafir hendaklah dimandikan kemudian disembahyangkan. Kemudian ni yang kedua, yajibu istiqbalu kulli maitin muslimin fi qabrihi. Wajib kita menghadapkan kiblat mayat orang Islam ni. Nanti yang jumpa kat sini macam mana tadi terbaliklah tu. Macam mana boleh terbalik? Kan kita meninggalkan kesanakan dengan kiblat. Kama qaddamna ila fi masalah wahya ma iza kanas imratun muslimah. Kalau yang mati tu orang perempuan Islam, fi jawfiha janinun, dalam kandungannya ada janin. Tanya orang hospital, kalau orang perempuan ni tengah mengandung meninggal, janinnya macam mana? Tanya orang hospital. Tak tahu. Mati wajah biha ila kiblah, maka hendaklah dengan kiblat. Wasaral waladu mustakbiran, maka budak tu terbalik. Nampak tak? Baby kalau dalam kandungan macam mana? Dia kan ngadap ini kan. Jadi kalau maknya meninggal, jadi maknya ngadap kiblat, anaknya ke sana. Kan takkan nak gini macam mana?
Itu satu masalah. Mayat apa yang terbalik, dia tak menghadap kiblat ya. Itu. Walau mata kafiratun fi batni muslimun. Kalau mati tadi orang kafir, dalam perutnya kandungannya orang Islam, ya, macam mana orang kafir kok dalam Islam? Tak boleh, senang ya, ada jawapannya. Gini kan? Dia gini, dalam fiqh dia, dalam tekan tandam tu ada cerita. Kalau katakan asalnya dia kafir ni, kafir tengah mengandung, masuk Islam, baby tu ikut pada mak dia. Kenapa? At-tabi'u tabi', yang ikut kena ikut. Kemudian bapaknya apa ni? Islam, maknya murtad balik. Anaknya macam mana? Tak kena keluarkan macam mana? Dia dalam keadaan sana tuan-tuan, salah satu kalau Islam, maka anak tu dikira Islam. Itu yang maknya kafir, anak Islam. Dalam keadaan fiqh. Tapi dalam keadaan undang-undang dunia, dia nak ikut sampai umur 21, berapa 20, berapa gitu. Itu masalah. Jadi macam mana? Fasahiu an tudfina baina maqam muslimin. Maka naklah dikebumikan antara kubur orang Islam. Macam di kebun teh tu kan. Dia tak masuk kebun teh. Kebun teh kubur depan tu, kubur dagang tu. Dia di sebelah sana. Sebab perbadan Islam tu sebelah sana tu kan ada tanah lapang tu. Tu kubur kat situ. Jadi kalau macam ni tuan-tuan, orang yang perempuan yang murtad ni mati, ada anak yang Muslim, maka naklah dikebumikan antara kubur Islam ni, tengah-tengah. Kemudian as-salatu ala mayit jaizah. Sembahyang atas mayat tu hukumnya harus. Walau al-qabri. Sekalipun di atas kubur. Boleh tak kita sembahyang atas kubur? Oh, dah balik apa? Macam hari tu, hari Sabtu, saya kesal ni. Jadi ada suami Cikgu Mahat ni meninggal dekat Pakistan. Pakistan tu satu hari katanya 3 orang meninggal, satu kampung tu ada 3. Jadi saya sampai dekat Pak Abdul Rahman tu, sampai dah imam dah baca talqin dah. Macam mana ni nak sembahyang apa, macam mana? Jadi saya orang balik, saya pun balik. Sepatutnya kita boleh sembahyang. Nak raib macam mana? Dia dah selesai kan? Dah itu. Jenazahnya dah selesai dah. Jenazahnya ada kan? Dia dah selesai, orang tu dah sembahyangkan, dah selesai dah. Nak raib macam mana? Dulu arwah Rasulullah SAW, pengetua saya tu meninggal, dikuburkan di Pak Ismail tu. Guru-guru daripada Mahajur terlambat, lepas talqin tu disembahyang. Boleh boleh. Sebab apa? Ada mengatakan sembahyang jenazah ni sebagai doa semati. Bahkan tak ada sembahyang pun boleh. Itu ada satu kaul pendapat. Wa in ba'udas al-masafatu, sekalipun jauh masafahnya, jaraknya jauh, illa fi mas'alah. Di sini satu masalah tuan-tuan, kita jangan sembahyang jenazah ni biarkan dan diam. Pertama apa dia? Qabrun Nabi SAW, la tajuz salatu ali bihal. Kubur Nabi tu tidak boleh kita sembahyang jenazah kat situ. Ramai-ramai datang, jom kita sembahyangkan Nabi ni. Tak ada. Kita datang beri salam. Siapa yang ada pulang dapat masuk tu, alhamdulillah. Kita cuma beri salam seorang, 3 tu. Ada lagi kita ramai-ramai, ini jemaah umrah ni, jom kita sembahyang jenazah ni, kubur Nabi. Allahuakbar. Tak ada. Jadi tak payahlah disembahyang jenazah. Sebenarnya jenazah ada kat situ yang meninggal tu, tapi untuk kita sembahyang atas kubur Nabi, kerana nak sembahyangkan Nabi, jenazah Nabi, kubur Nabi tu tak ada. Ini iza kanal maitu ghaiban. Kalau mayat itu gaib, tak ada.
ada dulu yang presiden apa Pakistan ke Bangladesh tu yang meninggal tu, di kat Mekah pun di sembahyang jenazah. Ni sembahyang gaib. Yang ni tuan-tuan, izakan al-maitu ghaiban an ain musalli. Kalau si mati tu tak ada gaib daripada pandangan orang sembahyang ni. La anil balad, tidak dekat tempat tu. Katakan tempat tu memang duduk sini, orangnya tak ada. Kemungkinan dimakan oleh buaya. Tapi orangnya kat sini, tak ada. La anil balad, tidak daripada tempat. Lam yajuz, kata dia, lam yajuz liman fi balad an yusalli alaiha. Tak boleh tadi orang kat situ dia sembahyang. Kenapa? Kat mana jasad ni? Orang taman sini meninggalnya tak tahu kat mana. Dimakan oleh binatang tengok. Buaya, rimau, gajah ke apa semua. Ni kata ulama ni tak boleh. Kalau yang jauh-jauh tu, tu mungkin boleh. Dia tahu, tu yang jauh kat mana-mana tu, dah meninggal. Macam hari tu 27 hari bulan tu, pelajar Mesir 2 orang meninggal serentak tu. Satu pelajar Johor di Iskandaria bahagian pergigian. Seorang yang budak Kelantan ni bahagian syariah. Meninggal. Tapi meninggal tu dimakamkan di perkuburan ini wali Allah ni apa? Si Atailah tu. Pengarang kitab hikam ni. Itu kat situ. Saya dah pergi dah tempat tu. Jabal Muqattam tu, dekat Azhar tu tak jauh lah, dekat belakang tu. Jadi kubur Malaysia pun dah penuh. Jadi ramai dah berapa tahun. Dah dekat 30 tahun. Penuh ramai. Itu kalau jauh sana kita boleh sembahyang gaib ni. Tapi asalnya kan jenazah tu dah sempurna dah disembayangkan. Kita doa lah. Kemudian nafsul qabri haramun, menggali kubur balik ni hukumnya haram. Kecuali iza dufina li ghairi qiblah, dikuburkan kerana tidak menghadap kiblat. Boleh berlaku tak orang jenazah ni tak menghadap kiblat? Macam mana main cempak-cempak je. Tuan-tuan saya diberitahu oleh orang Taman Damai. Tahun 65 dulu apa berlaku kat Pontian ni? 65. Orang sana nyerang sini kan? Apa dulu? Orang sana nyerang sini kan? Orang Taman Damai tu ada askar. Dia cerita dengan saya. Ustaz, nak tahu Taman Megah tu tempat apa? Nak tahu? Awak duduk Taman Megah yalah. Nak tahu apa tu kat sini ni? Tengah ada apa berlaku ni sini ni? Itu ni. Tentera yang bukan Islam ditanam kat mana? Taman Megah. Kat mana kuburnya? Saya pun tak tahu kat mana. Saya tak tahu kat mana tempatnya tu. Yalah, kalau kata Tuan Imam mengesahkan, betul lah tu. Tak apalah. Timah taman tak apa. Tapi ada lagi kat sini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kata bekas imam sana, dia kata engkau jangan main dia kata Taman Megah tu bekas kubur, ada kubur tentera yang bukan Islam. Senang je, kalau dia buka tu tak sunat, ni bukan Islam. Zaman tu. Sekarang tak boleh kan? Sekarang orang kafir pun sunat. Saya ingat lagi anak saya yang tua tu yang selalu datang sembahyang isyak lambat tu. Masa dia sunat dengan Dr. Ma'ruf tu, ada orang Cina ni datang. Mau sunat tu dia. Bagus tu dia. Dah tahu bagus. Dia sunat. Pasal apa? Bagus kan? Rata apa. Dia tak melecet ke apa kan. Jadi bagus dia. Dia cakap saya sendiri, anak Cina tu. Anak saya sunat tu, dia pun sunat juga. Bayarlah 140 kata anak. Bayarlah. Bagus kata dia. Dah tahu orang Islam bagus baru pun nak ikut Tapi dia kafir juga, tak masuk Islam. Cuma licin tu bagus.
Apalah dia ni. Apa dia tuan-tuan? Jadi tu kalau yang dulu kan dia mencempak je. Mana kiblat. Tak tahulah, kita pun tak menyaksikan adakah tentera yang Islam tu dia cempak gitu ke ataupun macam mana, kita pun tak tahu. Cuma dia beritahu dekat Taman Megah ni ada kubur orang yang bukan Islam kat mana saya tak tahu tuan-tuan, cuma dia beri tahu saja. Tapi Ustaz, yang saya tengah cerita pula dulu apa tu kubur hospital ni, hospital ni kan kubur kanak-kanak ataupun orang-orang yang tidak ada waris. Memang dikuburkan di Taman Megah ni. Daerahnya tempat apa tu playground yang kat sana tu. Playground depan tu. Yang belakang rumah DO tu. Tu situ. Memang itu memang keras. Saya dengar banyak budak-budak yang di situ. Ada kes dia baliknya dia akan menangis katanya. Susu ke apa nangis? Tak tahu lah kan, takut dia susu kat playground tu. Background tu. Ada dari bongkar. Kan jadi tempat parking kan? Parking rumah DO tu. Situ. Yalah. Padahal tak tahu lah. Allah alam, kita pun tak tahulah. Cuma cerita pada atas cerita lah. Mungkin Tuan Haji Tahir lebih tahu, dia orang sini kan, lebih tahu. Mana tadi? Yang kedua, izadu fi nabila ghaslin ala mazhab. Bila dikemukakan tanpa dimandikan dalam mazhab Imam Syafi'i ini, kalau tak dimandikan kena gali balik. Itu mungkin tuan-tuan akan tanya, yang kes mahkamah macam mana? Digali balik, forensik balik. Itu kerana hajat pada masalah forensik. Di sini tak ada disebut. Kerana itu masalah mahkamah, masalah itu. Nak buat apa saja gali? Pindah kubur. Ni. Cerita pindah kubur ni tuan-tuan, ni. Ustaz Rizal pun ada ceritakan masa dia jadi bagian wakaf kan. Dan orang Pontian ni, yang kawan saya tu yang duduk Sri Bunian tu, memang kerja gali kubur. Dia kalau ada kes macam ni, bagian wakaf ni, dia pernah menggali alih kubur di Segamat memang kerja dia. Bila dia cerita dengan saya tu, macam-macam cerita orang gali kubur ni. Kalau tak ada kuat semangat, mungkin demam apa macam-macam. Buat ada macam ni. Cerita dia, Osman ni cerita dengan saya, bila dia gali kubur ni dekat Segamat ni, kadang-kadang yang dia pelik, kenapa papan tu macam legam hitam-hitam, macam baru dibakar ke apa. Macam mana tak papan sekeping tu dalam kubur tu, bila digali nak diangkat mayatnya tu kok, yang dulu-dulu kan, kenapa papannya macam terbakar hitam-hitam, angus-angus tu. Kita pun tak tahu, Allah alam. Ada yang kadang-kadang dasarnya masih belum hancur lagi, ada juga. Dan kita dah dengar itu kan, antaranya lah orang yang berdampingan Quran ni. Kita ni alhamdulillah, ni Taman Megah ni bagus, saya tengok. Bila kita baca surah Mulk, semua baca. Tempat lain kadang-kadang saya tengok balik. Kan dah tahu tu apa, surah Mulk tu sebagai kawan, teman kat kubur. Quran tu sebagai kawan. Kita kadang-kadang kat rumah lambat balik, awak ke sekolah lambat nak balik, belum masak ni macam mana, risau. Kalau malam seorang-seorang pun kita risau. Habiskan kubur macam mana? Kubur lagi risau. Tak ada kawan, maka kawan kita dengan Quran tu. Jadi ialah kita azamlah apa yang kata doktor dah uraikan tu. Kita azam baca Quran, ngafal Quran, yang sedapatnya lah, baca surah Mulk, baca apa lagi, macam-macam lah, untuk kita. Tadi saya dapat WhatsApp, kata dia, kalau kita umur 70 tahun, baki umur 10 tahun, nak buat apa? Matinya umur 70 tahun. 10 tahun lagi nak buat apa? Fikir.
kan dulu kita dengar pemberita kan yang dah meninggal kan, fikirkanlah. Jadi kita nyawa tak tahu kan, kita tak tahu nyawa kita bila kan. Jadi kita amallah sebagaimana yang kita dapatlah. Boleh tadi tuan-tuan yang kubur yang nak digali ni bisyarti adabi taghayyuri al-sayl, yang syaratnya tidak ada perubahan. Dulu kata fatwa Mufti Negeri Sembilan, kalau kubur tu dah dalamnya dah ada pereputan, tak payah. Kenapa? Boleh menyusahkan yang gali ni. Kawan saya tuan-tuan, dia ada wasiat daripada orang kampung tu, kubur yang depan Taman Nilam tu, Taman Nilam kan sebenarnya ada kubur tu. Sebelah tu kubur tu baru 2 minggu, dah hujan. Sebelahnya digalilah untuk yang meninggal tu. Biasanya kalau hujan kan kuburnya ada air kan. Jadi tuan-tuan, kubur yang sebelah sana kalau digali sini ada air, boleh apa? Meresapkan. Itu jadi kubur yang ada air ni macam mana? Bukan hitam, bukan putih, jadi hijau dah. Dah kita nak nimba tu balik, dah kena badan. Ini baliklah dah demam, kemudian bau. Sebab tu Imam Awang cerita dengan saya dulu, Imam Awang Masjid Bandar cerita dengan saya, Ustaz, kalau jenazah ni dah 4 hari dalam air, saya kena mandikan dengan Sebitar Pontian ni, macam mana nak buat? Kata dia, saya tanya dia, macam mana nak buat? Senang aja kata dia. Ini masukkan belacan. Tutup. Tak ada bau sangat. Itu. Kenapa tuan-tuan? Semalam ada bekas polis dekat sinilah. Tapi kat Masjid Bandar. Dia cakap dengan saya, biasanya tuan-tuan kalau orang mati yang Islam dekat air, dia terlongkok ke terlentang? Terlongkok tanda. Kalau yang kata dia kalau Cina bunuh diri, dia kalau mati dia terlentang. Itu bukan Islam tu. Itu kata dia, adakah ini boleh kita buat penanda aras? Ni Islam kafir? Kata saya tak tahu. Ini bahagian polis, mungkin dia tahu. Ni ataupun dia ini kajian dia. Kalau jumpa kena ada report dia tengok dekat air terlentang, bukan Islam. Terlongkok Islam. Gitulah. Tu saya tak boleh katakan ni. Kalau katakan al-adat tu mahkamah, segi hukum, segi adat, adakah adat orang kafir tu kalau mati macam gitu, Islam macam itu? Wallahualam. Saya tak berani. Sebab apa? Kita pun tak pernah kerja bahagian ini kan. Cuma pandangan beliau kalau terlongkop lain, terlentang lain. Kemudian ni iza saqata bi qabri sya'an kal khatam wa nawihi nubisha wa ukhza ma waqafihi. Kalau jatuh kat kubur tu seperti cincin. Alah, cincin buat apa? Alah, cincin tunang ni, cincin kahwin terjatuh dalam kubur. Ataupun apa? Handset, ataupun apa? Jam. Nak korek balik. Allah, sayanglah beli handset ni 1,500. Terjatuh dekat kubur, macam mana Allah. Gantilah baru. Allah. Tak boleh, dalam tu macam-macam ada apa? Itu nombor-nombor apa semua. Kalau macam itu kata sini boleh dikorek. Tapi membahaya. Sebab apa? Biasanya korek kubur ni mesti ada permit mahkamah. Bukannya gitu-gitu. Dah kubur selesai. Tapi kata ulama ni boleh. Kemudian iza mata imra'atun wa dufinat fi jawfiha janinun turja hayatu. Mati orang perempuan ni dikemukakan dalam perutnya ada janin yang kita harapkan dia janin ni boleh hidup. Maka boleh dikorek nubisha, maka boleh dikorek jaufuha ke dalam itu. Kemudian iza dufina fi ardin maghsubah, kalau dikemukakan pada tanah yang kita rampas.
Tanah kubur yang tergampan macam mana? Kubur sembarang mana boleh kan? Wa syakka sahibah, dan tuan tanah ni memang kedekut. Tak boleh. Tanah aku, kubur ni apa je, tanah aku ni, dan kubur suka-suka je. Macam mana tuan-tuan? Nubisyah maka boleh digali. Tanah dia kan, tanah dia tak kasih buat kubur. Jadi mayatnya tu dialih, dikorek. Kemudian izadu fina bila kafanin fi wajah. Kalau dikuburkan tanpa kapan, ada ke? Mayat dikuburkan tanpa kapan? Cempak je tu. Mungkin saya pernah dengar mayat dibalut dengan lumpur. Kenapa? Tak ada kain. Katanya dululah, zaman dulu Tika zaman Jepun dulu kan, tak ada kain, tak ada, takkan tak ada. Tak kisahlah kain batik ke kain apa, yang penting dikapan kuburkan. Kemudian izadu fina mustadbiran. Kalau dikuburkan dia terbalik. Macam mana kuburkan mayat terbalik? Mungkin masa masuk tu dia tak buka kan, masuk gelung. Kan tadi mayatnya bergulik-gulik. Jadi boleh digali. Izadu fina mustalqiyan. Kalau dikuburkan dia terlentang. Sana orang gini, dia ke sana pula tu. Pun digali supaya. Kemudian izadu fina arajulu fi thawbin harir. Kalau tadi dikapankan, dikuburkan dengan kapan yang daripada sutera. Oh, handal. Kaya ke, raja ke, siapa, kain kapan ni sama je. Cuma yang saya dengar, ni bukan Islam lah, kadang-kadang kandanya sampai 20,000. Betul ke? Ya Allah, tong dia mahal. Kayu tu ada ekon. Kubur ada ekon kat mana kubur ada ekon Saya tak pernah dengar. Yang ada ekon kat surau ni. Sedap. Sejuk. Status dia kalau kayulah. Oh gitu. Dia makin kayu Ustaz, dia makin lama dia tinggal kat rumah tau. Dia 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari. Gitu. Dia makin kaya, dia makin lama tinggal di rumah. Kalau dia biasa tu selalu dia 3 hari dia dah padam. Dia biasa lah, orang biasa. Ya, gitu. Jadi kalau saya dia ni orang jutawan, mana 7 hari. Ya, itu pada maksimum lah. Kandanya 20,000 tu. Yalah, kalau ikut status lah kan. Ikut status. Patutlah kita tengok kadang-kadang ada yang collect duit tu kan. Orang kita taruh jak sini depan rumah. Dicatat RM20 dia catat. Orang kita. Sebab nanti Ustaz dia nak membalas balik semula. Gitu. Orang kita pakai jak jak ni sikit gitu kadang-kadang Yalah macam mana. Pada saya tak payahlah taruh jak dulu lah. Nak kasih je lah. Itu apa tuan-tuan ni. Ini dia. Ni kerja hospital ni, bagian hospital pula ni. Ni ada ni. Man wajada minal muslimina maitan aw ba'dahu. Kalau kita dapati orang daripada orang Islam ni, mayat orang Islam macam accident tu ataupun setengah. Jumpa tangan katakan. Jumpa tangan tengah jalan ni macam mana ni? Tapi kita yakin kalau katakan yang accident orang Islam macam mana? Mimman laisa bisyahidin, mana yang bukan mati syahid maka wajib 'alal muslimina ghuslu, wajib orang Islam kena
mandikan wa takfinhu, kena kafankan, wa salatu alaihi illa fi mas'alatain. Kalau dua masalah ni tuan-tuan, apa dia? Iza ma wajada 'adun muslim lam ya'lam mautuhu. Kita dapati anggota orang Islam yang kita tak tahu bila dia mati. Macam accident tu kan, lalu ulang ni. Alalik, kok tangan ni? Macam ni lah, macam yang kawan saya dekat Tanjung Kupang ni kan, yang tadi tu. Dia jumpa tulang-tulang, jumpa kat kebun, menambah, tulang lah, macam mana? Tak nak balik. Ambil dia apa? Lam tajib bussalah alaih, tak wajib sembahyang. Sebab apa tuan-tuan? Yang tu kita tak tahu. Yang ni tuan-tuan, yang kita tak tahu bila matinya, kata dia li'annahu qad yakunu hayyan. Kemungkinan orang ni dekat hospital, tangannya dekat parit. Hidup lagi orangnya. Kes yang ada sekarang ni kan, kalau anggota orang tu yang dipotong tu, dia mandikan ke? Disembayangkan ke? Tak adalah. Ada tak? Tuan Imam ni sembayangkan kaki orang, ada tak sini? Ada? Tak ada. Dah bawa kubur sana, tanam. Lah, orang ni hidup tapi kaki ni dia tanam. Perkara biasa kan, yang potong-potong jari tu kan? Ke mana? Sembayangkan? Ustaz, tolong sembayangkan kaki orang ni potong tadi pagi kat hospital kat sini. Saya pun lari, saya takut. Saya ada kerja, saya cakap dengan orang tu, saya ada kerja. Kenapa? Tak pernah dibuat orang ni, tak ada. Jadi kaki tadi, kaki jari yang potong kat hospital tu, bungkus, tanam buah pokok pisang tu. Hatta janin yang tak cukup bulan pun tanam kat pokok pisang. Tak payahlah jumpa Tuan Imam, biarlah Tuan Imam tolonglah ni janin ni baru 2 bulan, macam mana Tuan Imam pun giling kepala tak payahlah, awak bungkus, tanam buah pokok pisang. Kalau ada pokok pisang, tak ada pokok pisang, bawa ke surau ujung-ujung tu, tanam je lah. Kat ujung tu saya ada tanam tak maaf, ujung sana tu, kulit sunat anak saya sembahyang Tisha tu. Sikit itu. Kat ujung sekali tu, saya ingat lagi. Saya bungkus-bungkus, gali-gali tanam. Dan dia hari ni baru cakap. Anak saya yang itu, yang kecil tu. Dah setahun dah. Kulit gali balik tu tak kat mana, yang ujung mana tu. Kulit dia tu, kulit sunat tu, saya tanam kat situ. Kenapa? Ni biar pokok-pokok ni dia subur. Tapi pokoknya dah tak ada semua. Itu memang saya tanam kulit kulit anak saya tu. Habis. Kemudian ini dia. Man shalla fardan fi jama'atin aw munfaridan. Orang yang sembahyang fardu berjemaah ataupun dia seorang-seorang dekat surau ni lah. Semua wajada jama'atun ukhra, ada jemaah lain. Sannalahu an yu'ida ma'hum. Sunat kita ulang. Kau biasa kita sembahyang seorang-seorang, ada jemaah lagi. Biasanya seorang ni, biasanya orang nak jenis singgah sekejap, kenapa? Nak belah, nak cepat. Tapi kalau katakan dia nak ulang, boleh tak dia ulang dengan jemaah ni? Boleh. Kecuali 2 ni tuan-tuan, jangan diulang. Apa dia? Solatul janazah. Sebenarnya jenazah jangan diulang sekali je. Ni abang saya nak ulang banyak kali. Ramai ni. Tak, banyak kali dia jemaah, saya nak ulang banyak kali. Jangan. Tak apa. Kalau rumahnya sempit, yang orang dah sampai dah, jangan nanti 10 orang 10 kali diulang. Jangan. Dia sekali je, kita sekali je dah cukup. Dah selesai. Yang lain tu orang lain lah, jemaah lain yang lambat tu sembahyang lah. Ni bapak saya tak boleh. Saya sedih, saya nak sembahyang banyak kali. Apa hal? Dah lah kasih orang lain yang lambat tu sembahyang. Dulu ini dapat RM1. Sekarang dah tak ada. Kita nak ambil RM1 pun segan kan. Segan, tak payahlah pakcik, hantarlah pada tuan pengurusi, pakcik ini untuk pembangunan ke, untuk apa, bagus lagi bagus.
Singgit-singgit ni kan singgah kedai sap rukuk habis. Tak berkekalan biar kita masuk dalam tabung ke apa untuk pembangunan ke untuk apa sini. Lama Ada tak tuan-tuan terfikir nanti dia kasih RM1 push. Habislah. Jadi kalau kita kekalkan dapat lamalah. Satu Yang kedua solat Jumaat. Solat Jumaat jangan diulang Wah, aku nak pergi bersembarah ni tu tengah sembah tu. Sabtu pergi sana. Oh, pergi mana? Lepas tu pergi bandar. Apa hal lawan banyak kali sembahyang Jumaat? Saya sukalah. Tak ada. Saya sukalah tu tak ada tak ada. Awak dah sembahyang sini, balik ke rumah. Buka TV 3 tu tengok. Pukul 4 suku datang lagi. Tu tak apa. Jangan sembahyang Jumaat berulang-ulang Sini jauh tuan-tuan. Kalau di Mesir tuan-tuan, sana lagi dahsyat. Dekat-dekat. Kerana orang ramai. Takkan nak ulang buat sini pergi sana. Saya suka, sedap lah sembahyang Jumaat, sedap lah tadi. 2 rakaat. Tak ada. Sedap ke tak sedap ke, panjang ke pendek ke apa, sekali dah. Jadi 2 benda solat ni tuan-tuan jangan diulang 2 kali untuk orang itu. Dah sembahyang Jumaat, balik. Dah tengok berapa bilangan sana, balik. Dah tengok jumlah duit kat sana banyak, balik dah. Jangan kita nonton lagi. Tak payah. Tak payah nak sana sini, tak payah dah nak habis masa Kemudian ini dia yang akhir, ar-rajulu li-rajuli an yaghsula zaujatahu wa amatahu ghaira muzawwijah. Jadi tuan-tuan, orang lelaki ikut kematian isteri, dia boleh mandikan jenazah isterinya dan hambanya perempuannya, wa hiya aula min zaujah, itu lebih aula. Kalau ada berlaku isteri kita meninggal, kita lah yang mandikan. Jangan takut maknanya kita tolong-tolong illa fi mas'alat ini, sesuatu ini tuan-tuan, apa dia az-zaujatu mutallaqah, talakan raji'an, isteri yang ditalakkan dengan talak raji'i, meninggal, macam mana? Boleh tak lelaki tadi, suami yang ni yang belum habis dan dimandikan? Fahiya kazaujatu, itu macam bini dia lagi. Cuma ada benda yang tak boleh dibuat. Nak bersama tak boleh. Jadi haram madamati fil adah fala yatajuz lahu ayaksila li nabi jawazin nazri ilaiha. Selagi mana tuan-tuan dalam edah, maka kata ulama ni tak harus dia mandikan jenazahnya. Kenapa? Tidak harus masa ni memandang ke arah dia. Kenapa? Dia dalam talak raj'i. Maknanya perpisahan tu memang pisah, tapi masih dalam tanggungan suami lagi, belum bedah. Macam semalam ni, dia orang meninggal, suaminya meninggal, jadi 4 bulan 10 hari. Talak ni edah wafat namanya. Yang ni talak raji'in, talak 1, talak 2. Tengok keadaan dia. Kalau dia mengandung, sampai beranak habis edahnya. Kalau apa ni, dia ada haid, 3 kali suci. Itu. Tengoklah sucinya macam mana. Kalau ada kadang-kadang saya fikir dalam kitab mungkin tak ada. Saya fikir gini tuan-tuan, orang perempuan ni normalnya sebulan sekali kan. Katakan ada pun tak perempuan yang dia ni memang haidnya 3-4 bulan sekali, ada tak? Ada. Kalau 3 kali suci kali ya, berapa lama tu? Kira je sendiri. Sebab tu edah amanah. Edah ni kena amanah. Orang perempuan saya dah habis. Nanti dulu. Tengok dulu. Dikaji. Sebab tuan-tuan, saya ingat lagi cikgu saya dulu, dia nak jadi jatuhan imam. Kadi Muar tanya apa tuan-tuan? Faham tak tentang masalah edah? Soalan nombor 1. Edah. Dia cikgu agama, dia faham ke? Kat sini itu je. Boleh lah, okey lah, janji. Itu kita kena faham masalah edah. Kalau kita nak jadi juru nikah, kena fahamkan masalah bab edah macam mana. Kemudian 1 minit lagi. Yustahabu takminu rajuli fi salat aswab. Sunat tadi kapan mayat ni, lelaki 3 lapis. Wal mar'atu wal muskilu
fi khamsatin. Perempuan dengan khamsah muskil 5 lapis. Illa fi masail, ada satu masalah, ada beberapa masalah tuan-tuan, mayat ni kena selai je. Tak boleh sampai 3. Apa dia? Iza kafana min baitul mal bi syartin, dikafankan dengan harta baitul mal. Katakanlah dekat surau kita ni ada harta baitul mal untuk kapan tadi tuan-tuan, satu helai je. Tak boleh 3. Kenapa? Ini bukan khusus pada seorang Jadi baitul mal ni untuk ramai Jadi memada tadi untuk selai sekali lagi. Cukup selai putih tu ikut sunnahnya lah tapi kalau dah tak ada hitam janganlah, nanti kata orang Syiah pula. Tapi pakai hitam ni bukan Syiah ini ahli sunnah wal jamaah, aliran Maturidiyah Al-Asy'ariyah ni. Jangan kata ini Syiah, itu kapannya tu nanti bukan hitam. Beratlah. Putih ikut sunnahnya. Dah tak ada zaman perang dulu kan, zaman Jepun apa dia? Apa-apa warna lah. Tiko ke apa, janji kain tutup jasad tu, kemudian selesai masalah. Tapi yang eloknya, yang bagusnya putih. Kenapa tuan-tuan, kita masa kecil adakah kain apa tu, lampinnya warna hitam? Putih. Kat hospital warna apa hijau. Hijau hijau tak? Hijau. Kain lampin ni hospital hijau kan? Pasal anak saya dulu beranak dekat AJB tu, kok hijau. Orang lampin ni warna putih. Jadi tuan-tuan masa tak mengizinkan jadi tutuplah. Sama-sama kita baca tasbih keparah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lil ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.